dapat bernafas. Mahalnya kalau Allah dah tarik. Orang-orang lelah tu, orang-orang semput, perlu bantuan oksigen. Gas tu sahaja dah berapa. Kalau andaikan seumur hidup dia bergantung dengan gas, berapa ribu ringgit, berapa juta ringgit keluar hanya untuk bernafas. Tapi sepanjang kita hidup, ada yang umur 15 tahun, 14 tahun, 17 tahun, 16 tahun, alhamdulillah Allah tak bagi apa? List harga. Okey, untuk nafas tahun ni harganya sekian ribu ringgit, tak ada. Untuk bulan ni resitnya harganya sekian, tak ada. Untuk bernafas tak ada. Allah bagi free. Tanda Allah cinta dekat hamba-hambanya. Tapi kita kena bersyukur. Bersyukur dengan nikmat-nikmat ni. Macam mana cara kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi? Iaitu menggunakan semua fasiliti apa? Fasiliti faham? Menggunakan semua apa yang dibagi oleh Allah ni. Apa yang Allah bagi dari nafas, nafas, lepas tu penglihatan, ciuman, rasa, tangan, kaki. Ini semua nikmat ni kita gunakan untuk kembali taqarrub ilallah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita, setiap langkah kita, langkah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dengar kita, pendengaran itu pendengaran yang membuatkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Percakapan kita, pertuturan kita yang membuatkan setiap perkataan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kita berterima kasih kepada Allah. Menggunakan segala nikmat yang Allah bagi untuk dekat kembali kepada Allah, untuk cari redha Allah. Itu cara kita bersyukur. InsyaAllah malam ni seperti biasa kita akan bahas kajian demi kajian. Kita akan bahas setiap adab-adab dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan adab inilah akan menjadikan kita menarikkan keberkatan, menarikkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kerana adab-adab inilah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab adalah akhlak yang baik. Bu'ithu, kata Nabi apa? Bu'ithu liutammima salihal akhlak. Aku diutus dekat muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang soleh. Akhlak-akhlak yang soleh. Apa yang dibawa oleh Nabi, itulah yang Allah redha. Itulah yang Allah suka. Bagaimana Nabi bertutur, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi melangkah, bagaimana Nabi buat, bagaimana Nabi ibadah, semua yang Nabi buat, itulah cara yang paling Allah redha. Begitu juga malam ni, insya-Allah, bagaimana kita, Islam mengajarkan kepada kita beradab ataupun bagaimana kita berakhlak kepada orang tua kita ataupun ibu ayah kita. Tadi Ustaz dah baca firman Allah pun semua dah tahu dah. Hint dia maksudnya apa? Ni nak bahas adab-adab orang tua lah ni. Beradab kepada orang tua lah ni. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Buat baik ke anak ayah kita. Macam mana nak buat baik? Sangat banyak ulama-ulama membahas, bahkan membuat adab khusus, bab khusus untuk bagaimana kita beradab kepada mak ayah kita. Banyak, sangat banyak. Kalau nak bahas semua adab-adab yang dibahas oleh ulama, tak sempat. Ustaz akan sebut, Ustaz akan nukilkan dari kitab Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali.
dalam bab Al-Adab Fid Din, membahas, kata Imam Ghazali, paling kurang 7 adab seorang anak, 7 perkara yang perlu dilakukan oleh seorang anak apabila berhadapan dengan mak ayah dia. 7. Kalau sempat, insya-Allah kita dapat bahas 7-7. Kalau tak dapat sebahagian, nanti kita sambung lagi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, gharima ataupun rugi ataupun hina, buruk, kehinaan Nabi ulang 3 kali. Baginda ditanya, Nabi SAW ditanya, kenapa Nabi cakap kehinaan untuk siapa? Baginda ditanya, siapa yang kau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Hina. Jadi alhamdulillah Allah masih rezekikan kita mak ayah kita masih hidup. Masih sempat kita untuk berbakti kepada mak ayah kita. Jangan sampai kita tergolong kepada yang Nabi sabdakan hina. Maksudnya apa? Kita ada mak ayah tetapi tak membuatkan kita masuk syurga. Ada mak ayah kita biarkan. Ada mak ayah na'udzubillah kita derhaka. Ada mak ayah na'udzubillah kita seksa. Yang hingga akhirnya bukan hanya tak membuat masuk syurga, membuatkan kita kepada neraka disebabkan kezaliman kita kepada mak ayah kita. Jangan sampai. Mak ayah kita masih hidup ni, manfaatkan baik-baik. Manfaatkan baik-baik. Pertama, adab yang pertama kata Imam Ghazali di dalam kitabnya, di dalam wasiatnya, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali mak ayah kita berbicara, mak ayah kita bercakap, kita sebagai anak mesti dengarkan dengan baik. Fokus apa yang nak disampaikan, setiap satu perkataan per perkataan kita dengarkan baik-baik apa yang mak ayah kita nak sampaikan. Mak ayah tengah bagi tahu sesuatu, mak ayah tengah nasihatkan sesuatu, mak ayah tengah cakap perkara sesuatu lah kat kita, kita dengar baik-baik. Dengar baik-baik, fahamkan betul-betul apa yang nak disampaikan mak ayah kita. Jangan pernah memotong pembicaraan, percakapan mak ayah kita. Mak ayah tengah bercakap, mak ayah tengah cakap, anak, belajar tu sungguh-sungguh. Dekat pondok tu, jangan bergaul dengan yang kawan yang sembarangan, kawan yang bukan-bukan. Tiba-tiba kita potong. Mak ayah tak cakap, mak ni, mak bukan tahu pun. Jangan macam tu. Jangan potong pembicaraan mak ayah. Jangan potong. Andaikan perlu nak mak ayah tengah bercakap ni, kita nak potong sikit pembicaraan, nak potong, bagi tahu, maaf. Bagi tahu, maaf ni, maaf ibu, maaf bah, maaf ya. Siapa lagi? Apa gelaran-gelaran yang korang panggil kat mak ayah lah. Pun salah satu adab, panggil mak ayah dengan nama yang selayaknya, gelaran selayaknya. Ke ada yang panggil mak ayah, bro? Tak ada kan? Tak ada kan pondok ni namanya, contoh nama ayah dia Farhan. Farhan. Tak ada kan? Semua nama panggil dengan gelaran selayaknya lah. Tak ada panggil-panggil nama yang panggil dengan nama ataupun panggil dengan bahasa-bahasa yang macam bahasakan dengan bahasa kawan. Tak kan? Semua panggil dengan ayah, abah, apa lagi? Walid, abuya, baba, apa lagi? Kalau mak, umi, ibu, kan? Walid untuk ayah.
Panggil yang selayaknya. Apabila ayah berbicara, mak berbicara, dengarkan baik-baik, jangan potong. Okey. Mungkin pun kadang-kadang mak pun tak cakap, mungkin cerita-cerita biasa pun jangan potong, dengar cerita mak ayah kita. Cerita dulu, mak saudara kita macam ni, dengar je lah. Jangan nak potong. Okey. Andaikan perlu nak memotong pembicaraan mak ayah, contoh ni, mak ayah tengah bercakap ni kan, tiba-tiba ada yang bahayalah dekat mak ayah kita. Maaf mak. Ni ada apa, ada ular kat belakang contoh. Nak potong, mak tengah bercakap, kita nak potong, bagi tahu, minta maaf dulu. Maaf. Nak potong pembicaraan mak ayah sahaja perlu minta maaf. Nak potong ni baru nak minta maaf. Minta maaf itu pun kalau perlu ni. Apalagi sangat tidak sopan, sangat tidak patut seorang anak, mak ayah tengah nasihat, mak ayah tengah cakap, bercakap, tiba-tiba, dah lah mak, bising lah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dah lah mak, cukuplah nasihat tu, penat lah dengar. Na'udzubillah. Jangan sampai. Ataupun macam ni, mak tengah nak nasihat ni, kat pondok tu belajar sungguh-sungguh, jangan banyak main, duit belanja tu jimat-jimat, jangan beli membazir, beli itu, membazir beli ini. Pakaian tu jaga basuh kalau dah kotor, kan, mandi setiap hari, kan. Mak ayah tiba-tiba kita, mak, dah mak, jangan. Jangan sampai macam tu. Bu, dah settle nasihatnya. Jumpa kau Ustaz lempang terus. Ada ke? Ada kat sini? Tak ada kan? Alhamdulillah. Bersyukur mak ayah yang masukkan pondok anaknya ke pondok Tahfiz Padang Bongo. Anak dia semua sopan-sopan, beradab. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Amin. Okey, jangan pernah potong bicara. Lepas tu mak tengah bercakap, jangan cakap, dah lama penat dengar. Jangan, tak payah. Jangan, biar je dengar je nasihat. Okey. Kemudian seterusnya, jangan berdebat dengan mak ayah. Jangan berdebat dengan mak ayah. Apa kata nasihat Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu an. Jangan kau tunjukkan kefasihanmu di dalam berbicara kepada orang yang mengajar kamu berbicara. Dulu kita tak pandai bercakap. Siapa yang ajar kita bercakap? Ke kawan datang umur 22 tahun datang, cakap ini namanya garam, ini namanya gula. Ada? Tak ada. Mak ayah yang ajar. Mak ayah, ini apa? Ini TV, macam tu. Ini apa ni? Mainan. Ini kereta. Dia ajar sikit-sikit. Mak ayah yang ajar. Kita dah besar, kita dah pandai berbicara, kita dah petah bercakap, lancar bercakap, ceramah depan orang ramai. Sekarang kita pula berdebat depan mak ayah. Mak tak boleh macam ni. Dalam hukum ini. Waduh. Andaikan mak ayah salah pun, tegur dengan bahasa yang betul. Jangan tunjuk kita ni, lantang, fasih sangat. Padahal yang ajar kita berbicara tu mak ayah kita. Sekarang kita pula tunjuk hero. Jangan. Andai pun nak salah, mak ayah ada kesalahan ataupun kesilapan, tegur dengan selayaknya, yang tidak membuat kecil hati mak ayah. Okey. Tu, jangan berdebat. Ada ke anak berdebat kat sini? Mak cakap, Atik, pergi beli minyak kat kedai. Kejap lama ni nak game ni, sekejap lagi. Debat dah tu. Bantah. Pergi kedai sekejap beli gula. Aduh, mak ni asyik saya je, orang lain lah pula. Tu bantah, berdebat dah tu. Jangan. Okey. Mak cakap, belajar pondok Tahfiz Padang Bongo sampai selesai. Habiskan program pondok tu, ikut mak ayah.
Alah, mak bukan tahu pun kat pondok macam ni. Ni. Tu mendebat lah tu. Mak bukan tahu pun, mak tak duduk kat pondok. Mak sedap lah duduk kat rumah, goyang kaki tengok TV. Jangan macam tu. Jangan sampai macam tu. Jangan debat mak ayah. Dengar je. Okey. Seterusnya, adab seterusnya. Berdiri ketika mak ayah kita, orang tua berdiri. Contoh, mak kita tengah apa? Duduk kat kursi ni. Duduk kat kursi kan, main game. Ataupun apa, baca Quran. Masya Allah. Kan? Faris tengah baca Quran, duduk kat ruang tamu, baca Quran, buka Quran ni, baca-baca. Mak ayah datang. Mak ayah pun datang, berdirilah, tengah berdiri ni. Datang berdiri, nak bercakap. Kita pun sambil pegang handphone, goyang kaki apa, bah? Apa ya? Jangan. Sambil goyang kaki. Sedap je. Nak apa, bah? Nak apa ya? Umi nak apa? Ibu nak apa? Jangan. Sambil goyang kaki. Mak datang, ayah datang tengah bercakap sambil berdiri, kita pun sebagai tanda hormat kita berdiri. Kita pelawa, bah duduk dulu. Kalau nak bersembang, kita pelawa duduk, abah duduk, kita duduk. Mungkin berdiri tak ada tempat duduk. Tempat duduk kamu tu, kamu sediakan duduk. Kamu yang berdiri, mak ayah yang duduk. Itu salah satu adab, kata Imam Ghazali. Okay. Dan berdiri juga ini melambangkan kita ni dah sedia. Kita dah bersedia, apa pun hajat ataupun pertolongan yang perlu kita bagi, kita dah sedia. Orang berdiri tu orang dah bersedia, betul? Orang dah bersedia, nak suruh apa pun kami sami'na wa ata'na. Mak cakap beli tu, insya-Allah, bismillah. Okey. Pergi sana, insya-Allah. Bersihkan rumah, insya-Allah. Sapu, basuh tingkap. Sedia dah. Kita dah berdiri, tanda kita dah bersedia. Apa pun perintah mak ayah, kita dah sedia untuk laksanakan. Itu. Selain kita hormat mak kita berdiri, kita berdiri. Berdiri juga melambangkan kita sedia untuk menerima perintah dari mak ayah kita. Faham, Aziz? Jadi jangan mak ayah datang berdiri, kita pun macam ini je. Mak kata, mak cakap, pergi ni lah, sapu dapur kejap. Kejap lah. Mak ada kaki, mak ada tangan kan? Sapu. Jangan sampai macam tu, na'udzubillah. Kalau ada mak ayah yang lapor bagi tahu, anak saya suruh dekat dia buat macam tu ataupun dia melawan. Datang dia pondok, insya-Allah dia tahu erti penyesalan. Dia akan kenal apa itu erti penyesalan. Tak sopan kat mak ayah, jangan. Lepas tu kalau mak ayah duduk ataupun orang tua duduk, orang tua duduk ni, kita datang nak bercakap. Kita pun berdirilah sambil berdiri. Jangan mak ayah nak macam ni, kan leceh. Maksudnya menyusahkan. Kita pun datang duduk, datang dari jauh, datang duduk pelan-pelan, cakap, mak, kita nak bercerita macam ni. Kita nak bagi tahu yang ini. Sambil duduk. Duduk pun duduk sopan. Kalau bagus, duduk iftirash. Jumpa, datang duduk iftirash menghadap. Ataupun bersila. Jangan cangkung pula depan mak ayah. Datang bercangkung depan mak, nak ni. Aduh. Jangan. Duduk iftirash bagus ataupun bersila. Jangan sampai mak ayah kita tengah duduk, kita datang bercakap berdiri. Mak, nak ini macam. Mak ayah macam, oh iya ke? Tak payah, jangan. Duduk, kita sama-sama duduk biar mak ayah pun selesa nak memandang kita. Kita pula kalau berdiri, kita dah berdiri, lepas tu cekak pinggang. Mak ini. Aduh, tak sopan tu. Okey. Jelas ke? Jadi kalau masa mak ayah berdiri, kita berdiri. Kita tawarkan tempat duduk.
Kalau mak ayah tengah duduk, kita perlu hajat, kita datang duduk, baru bercakap, berbicara, supaya selesa mak ayah nak pandang kita. Tak berdosa, tak ada. Tapi apabila seorang su'ul adab, seorang su'ul adab kepada mak ayah, itu tidak terpujilah. Dan tidak terpuji, apa tujuan kita beradab? Melaksanakan semua yang diperintah oleh Nabi. Apa kita buat? Kenapa kita buat perintah Nabi? Mencapai redha Allah. Tapi berdosa sampai mak ayah kecil hati dengan kita. Mak ayah kecil hati dengan kita. Aduh, anak aku macam ni. Tu berdosa. Buat mak ayah kita terasa tersinggung, tu berdosa. Kemudian adab seterusnya, mematuhi semua perintah-perintah mak ayah kita. Patuh. Tak payah fikir A, B, C apa semua. Selagi benda tu tidak bermaksiat dan bertentangan dengan agama, patuhi. Sami'na wa ata'na. Mak cakap pergi kedai, mak cakap sapu, mak cakap itu, mak cakap ini, sami'na wa ata'na. Bukan mak saja, ayah pun. Apa yang diperintahkan oleh mak ayah kita, taati. Sami'na wa ata'na, siap sedia. Korbankan. Kita tengah main itu, kita tengah buat ini, kita tengah tinggalkan dulu sementara, tinggalkan kejap, selesaikan tugas apa perintah mak ayah kita. Mak ayah perintahkan, tugaskan bukan berat-berat pun. Kalau balik rumah, suruh sapu ruang tamu, tutup tingkap, apa lagi, bagi makan kucing kalau ada kucing, contoh, siram pokok. Itu je, tak ada punya mak cakap Humaini buat banglo kat belakang rumah. Rumah ini pun angkat simen, batu apa semua, tak ada punya. Tak ada punya sampai macam tu. Ayah nak suruh ni. Okey. Perintah mak ayah semua turuti selagi tidak bercanggah dengan syariat. Apa pun kita tengah buat, tengah main game, tengah tengok movie, tengah layan Netflix. Itulah. Ustaz tak layan Netflix ni. LK21. Tu ada. Tengah layan LK21. Apa lagi? Tengah layan apa-apa lah, tengah buat benda-benda yang kerja kita, mak ayah perintahkan, terus bismillah, sami'na wa ata'na. Pun begitu mak ayah cakap, mak ayah cakap, Hakim belajar kat pondok ni sampai selesai. Sampai selesai pondok ni, jangan nakal. Mak nak kamu keluar daripada pondok tahfiz Padang Mongo ni jadi macam Imam Syafi'i. Sami'na wa ata'na, bismillah. Cakap okey, insya-Allah. Jadi Hakim pun setiap malam belajar. Apa lagi? Hakim masa kosong dia mengaji. Imam Syafi'i menghafal Quran. Mesti aku mesti hafal Quran. Imam Syafi'i alim dalam beliau muhaddis. Aku kena belajar ni. Aku kena faham mustalah hadis, ilmu rijal. Aku kena tahu semua ni kaedah ataupun usul hadis. Lepas tu Imam Syafi'i juga orang yang faqih. Umur 15 tahun dah dilantik jadi mufti, boleh mengeluarkan fatwa oleh gurunya. Aku 15 tahun mesti target boleh keluarkan fatwa. Sekali aku keluarkan fatwa, okey, solat 5 waktu saya menemu, okey, tidak wajib dah sekarang. Waduh, hukum terbaru sesat tu, na'udzubillah. Okey, maksudnya belum selesai kata Hakim. Solat 5 waktu tak wajib tu, saya cakap belum selesai. Solat 5 waktu tak wajib bagi yang dah mati. Betul lah, adakah ada orang dah meninggal masih wajib solat 5 waktu? Ada kan?
tu Hakim. Andaikan perkara ataupun perintah mak ayah tu mungkin sangat-sangat berat yang tak memungkinkan kita buat, kita terangkan, kita jelaskan perkara tu dengan baik. Mak cakap, ni apa ni? Mak cakap, Alif Aiman, angkat batu bata tu, pindahkan ke depan rumah, dari belakang rumah ke depan rumah. Batu-bata kan berat-berat. Sekarang tak memungkinkan ni nak selesaikan. Cakap, mak, sekarang saya tak berapa sihat lah. Maaf mak, mungkin nanti insya-Allah kalau dah sembuh, dah okey sikit, boleh saya buat nanti. Bagi tahu baik-baik, jelaskan baik-baik. Yang sekarang kita uzur nak tunaikan. Tapi kalau tengah main game, mak suruh pergi kedai, uzur ke tu? Tak. Mak suruh sapu rumah, mak saya minta maaf kejap mak, game ni tengah online, penting. Aduh, tak. Tak mati punya tinggal game, tinggalkan kejap. Justru nanti mungkin disebabkan dia tinggalkan dulu game kan, dia tengah tak ikut turnamen ni, tengah main, mak aku ni tengah cakap kawan-kawan online ni, kejap-kejap mak aku suruh sapu rumah ni, kejap nanti. Okey, tinggal dia kalah kan, dia bersapu-sapu-sapu, tiba-tiba ikut turnamen lain, terus nombor 1 terus. Semua turnamen lain dia menang nombor 1. Sebab apa? Berkat dia taat masa sekali tu. Dia korbankan satu game untuk taat mak ayah. Akhirnya Allah bagi semua game kau tapau semua, katanya. Ustaz ni asyik game. Selalu suka suruh main game ke tak? Dah tabiat korang, usia-usia korang ni suka main game, contohkan game je lah. Kalau tabiat korang jenis suka mengaji, Ustaz contohkan mengaji. Yang jenis kalau balik rumah, hadis 40 An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aduh, dok menghafal hadis 1, hadis 2. Aduh, Masya Allah itu. Kalau balik buka Quran, balik rumah buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Waduh, hafal mengulang juzuk amma. Itu saya contohkan, korang mengajilah. Ni kebiasaan main game. Jadi game itu nombor ke 100 lebih, 1000 ke atas. Utamakan mak ayah dulu. Begitu. Kalau perlu tolak apa permintaan mak ayah, tolak dengan cara yang baik. Bagi tahu alasan yang kukuh. Bukan sebab game, bukan sebab movie, tak. Itu bukan alasan yang kukuh. Seterusnya, apabila mak ayah panggil, kata Imam Ghazali, apabila mak ayah panggil, kita terus sahut. Apabila mak ayah panggil kan, Azim, Aiman, Alif, Daniel, kita, ya mak, ya bu, ya umi, terus datang. Bahkan apabila kita solat sunnah pun, solat sunnah pun kita boleh batalkan solat kita hanya semata-mata nak jawab panggilan mak ayah kita. Boleh kita batalkan. Untuk jawab, nak menunjukkan kedudukan panggilan mak ayah yang perlu kita sahut sangat-sangat tinggi tempatnya. Kita perlu, mak ayah panggil terus sahut. Ya, ya bu, ya mak, ya ayah, ya abah, nak apa? Terus sahut panggilan. Jangan mak ayah panggil berkali-kali. Haris, sekali tak jawab. Haris, panggil tak jawab. Haris, panggil 3 kali tak jawab. Sampai tiba-tiba mak ayah, woi anak, itu. Tak ada. Bahaya lepas nanti. Sampai mak tu cakap benda-benda kasar, nak billah lah. Jangan sampai. Sekali je mak ayah panggil terus datang, ya, jawab. Sahut dulu, sahut kalau jauh. Faham Aziz Zawadi? Okay.
Aziz Zamri pun jangan ya mak ayah, tapi tangan terus lagi, mata dengan handphone lagi. Jangan. Kalau kita dulu kalau ustaz-ustaz kita dulu contohkan, kita main bola, mak ayah panggil. Mak ayah panggil, Zafrul, kita tengah main bola kan. Sebab dulu gadget zaman remaja-remaja ni lah, maksudnya umur 15 tahun ke bawah, gadget tu sangat untuk betul-betul orang-orang yang punya duit lah. Ustaz umur 15 tahun pun baru Samsung apa? Samsung Young. Itu pun ya Allah mahalnya lah, ustaz tak ada duit nak beli. Samsung Young tu lah. Sebelum Samsung Young tu Samsung Corby. Itu ustaz 15 tahun. Jadi 15 tahun itu pun belum. Tengok je orang tengok. Dia punya handphone mahal juga. Kalau korang memang budak kecil pun dah pegang tab. Betul. Budak kecil pun dah pegang tab. Jadi memang sangat apa panggil, dengan dunia gadget tu memang dah berselimut dengan dunia gadget lah korang. Seterusnya, adab seterusnya, merendahkan diri kepada mereka. Rasa rendah diri, bercakap, jangan tunjuk kita ni orang yang rendah lah. Kita bercakap dengan mak ayah, kita cakap dengan macam ni. Rendah diri tu menunjukkan dari watak kita, percakapan kita, pembicaraan kita, itu dengan gaya-gaya orang-orang rendah. Mak cakap, macam mana bos cakap kan? Seorang bos, kalau di satu pekerjaan bos bercakap, bos tengah marah pekerja-pekerjanya atau staff-staffnya, apa yang gaya staffnya akan tunjuk biasanya? Nak apa bos? Macam tu tak ada kan? Ada ke macam tu? Tak ada. Biasa akan pegang tangan, pegang ke depan, tunduk. Nak menunjukkan dia patuh ataupun dah tengah dalam keadaan rendah depan bos dia. Itu depan bos. Ini depan mak ayah lagi kena tunjukkan sifat rendah diri kita. Tunjuk sifat rendah diri kita dengan gaya sopan, tangan tak payah ke mana-mana. Lagi jangan macam ini. Jangan tunjuk. Lepas tu cakap pun bertunduk je dengan mak ayah. Jangan kita rendahkan diri. Kemudian tidak menyusahkan mereka. Jangan menyusahkan mereka dengan permintaan-permintaan yang tak masuk di akal. Ni minta ya. Tak, ya. Saya nak minta handphone. Saya nak minta handphone yang harga dia RM5,000. Ayah gaji RM3,000. Minta handphone RM5,000 yang lebih gaji daripada ayah kita. Jangan memaksa pelik-pelik, minta pelik-pelik, janganlah. Ya, nak beli motor Waisuku. Ya, nak beli Ferrari, Audi. Tuan bawa kereta masih mati. Bawa kereta pun, bawa motor pun kena ada roda 3 belakang. Minta yang pelik-pelik, jangan, tak payah dah. Minta Ferrari, minta Tesla, minta Audi. Tak payah. Kecuali kalau nak minta, ya, nak mak baru. Ayah nak mak baru. Oh, senang mak ayah kita. Oh, bagus anak aku ni. Minta mak baru Jangan. Mak kamu pula yang marah. Pandai-pandai suruh ayah tambah mak baru Jangan. Kecuali minta, ya, minta adik ke ayah bercakap, tengoklah umur pun dah tua dah ni kan. Kata ayah pun, jangan minta yang pelik-pelik lah korang ni. Itu maksudnya, jangan minta yang pelik-pelik. Faham? Allahu Akbar. Dah pukul berapa pula? 19 dah ni. 20 dah. Awal lagi.
Okey, jangan minta yang pelik-pelik, jangan memaksa. Kita tak ada handphone, mak ayah kita orang susah. Duit cukup-cukup je kan, nak bayar yuran abang, adik, apa semua kita semua nak bayar. Tiba-tiba, saya nak mesti juga bulan ni ayah bagi saya satu handphone Android smartphone. Paksa, mesti juga. Jangan. Mak cakap, duit ni cukup-cukup je nak beli makan. Itu pun kita makan lauk ikan masin. Ikan masin tambah kicap. Itu pun kicap minta jiran sebelah. Tak boleh. Tahap susahnya tu. Kita minta smartphone juga malah bulan ni minta smartphone. Aduh, jangan paksa. Sampai ayah perlu berhutang. Aduh, jangan. Dah, lepas tu ayah pun fed up kan. Nak smartphone sangat. Ambil pensel, tulis smartphone, gambar. Ambil dah smartphone. Ayah dah bengang sangat. Nak sangat smartphone kan. Fed up dah dengan anak. Jangan paksa. Okey, kalau perlu pun, boleh ke? Cakap baik-baik lah. Mungkin korang memang betul nak handphone kan. Boleh ke kawan-kawan lain dah ada smartphone? Kawan-kawan lain dah ada smartphone, boleh ke ayah belikan adik, abang untuk smartphone satu? Tak apalah. Yang biasa-biasa pun tak apa. Tapi kalau ayah bagilah, kalau tak bagi pun tak apa. Sedap je yang mak ayah kita mendengar. Dia nak smartphone. InsyaAllah nanti mak ayah cakap, InsyaAllah nanti ada duit lebih, ayah belikan. Sekali bagi iPhone yang paling latest. iPhone terbaru. iPhone berapa yang terbaru? iPhone 12 12. iPhone 13, iPhone 13. Nah, ambil iPhone 13. Tapi Cina punya. Maksudnya yang buka, yang tekan lagu-lagu apa, mainan jadilah, yang penting ada gambar iPhone juga kan. Tak, cakap baik-baik. Kalau perlu pun minta. Kalau nak minta sesuatu pun minta baik-baik. Minta baik-baik. Nak motor, kita dah umur 20 dah ni. Umur 20 ni kawan-kawan dah ada motor kan. Boleh ke abah belikan kita motor? Motor murah-murah pun tak apa kan. Motor yang pakai mesin rumput pun tak apa. Reng. Jadilah. Jangan, okeylah nantilah. InsyaAllah nanti kalau abah ada duit, abah belikan. Dengar pun sedap je. Tapi tak payahlah motor yang mahal-mahal, tak payah. Kita pun fikirlah mak ayah kita. Okey? Sampai situ sahajalah untuk sementara. Ada beberapa lagi dah sahabat, dah berapa dah? 13. 13. Padahal Ustaz cakap Berdari Muhammad Ghazali ada 7 je. Mana boleh sampai 13? Okey. Tak apa, nanti kita sambung insya-Allah. Adab-adab kepada mak ayah ni sangat-sangat luas, sangat-sangat banyak yang ulama bahas. Tapi Ustaz nak nukilkan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Sekurang-kurangnya ada 7 adab seorang anak kepada mak ayah dia, bagaimana dia bertutur, berbicara ataupun bergaul kepada mak ayah dia. Okey. Dan ini ada berapa yang korang catat tu, itu amalkan. Balik rumah, apa yang kita pelajari, adab-adab ni amalkan dan praktikkan dan aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga anak-anak kita pun beradab sebagaimana kita beradab kepada mak ayah kita. Kita takut nanti sekarang kita tak sopan dengan mak ayah kita, anak kita tak sopan dengan kita. Sekarang kita berani melawan dengan mak ayah kita, bahkan na'udzubillah sampai maki hamun. Nanti anak kita pun maki hamun kita. Jangan sampai na'udzubillah kita sekarang beradab dengan mak ayah, kita dengan mak ayah kita mengumpat kat belakang. Ayahku macam ni, teruklah ayahku. Nanti anak kita pun mengumpat kita, na'udzubillah. Jangan sampai. Jadi beradab dengan adab yang telah diajarkan oleh para ulama kita. Itu adalah adab yang terbaik. Wallahu a'lam bisawab. Kita amalkan, kemudian kita sampaikan kepada adik-adik kita yang kat luar, adik-beradik kita kan. Adik-beradik kita mungkin tak tahu adab-adab ni. Kita bagi tahu, adab yang aku belajar kat pondok tahfiz pada bongo macam ni. Dia pun adik-beradik kita pun praktikkan. Kita bagi tahu tahfiz pelajar-pelajar kita yang tak ada dekat majlis ni, bagi tahu macam ni ada adab mak ayah kita.
Macam ni adab-adab ke orang tua. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sekian yang ustaz boleh sampaikan malam ni. Nanti selanjutnya kita akan sambung di pertemuan yang akan datang, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang datang daripada kelemahan ustaz sendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan suratul As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, azan.